A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Nashhadu an la ilaha illallah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, hari ini kita bersama-sama lagi dapat duduk di dalam majlis ilmu kita pada pagi ini, iaitu muka surat kita ini insya-Allah akan bersama-sama kita akan mentadabbur Al-Quran daripada muka surat 172 insya-Allah. Kita akan bersama-sama hari ini di surah Al-A'raf ayat 164 sehingga ayat 170 insya-Allah. Hari ini kita akan melihat secara ringkasnya apakah yang akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita di dalam ayat ni, iaitu masih lagi bercerita tentang kisah Bani Israel. Kisah Bani Israel, iaitu terima kasih kepada yang memberi feedback suara dan juga gambar. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak. Pada hari ini kita akan tengok masih lagi cerita tentang kisah Bani Israel, sedikit penghujung, iaitu apakah tindakan Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah Taala ceritakan beberapa sikap yang berlaku di kalangan Bani Israel ini, dan kemudian apakah hukuman Allah Subhanahu wa taala kepada mereka di atas kesilapan, di atas kejahatan, di atas apa yang telah mereka lakukan. Jadi terhadap Nabi Musa AS, terhadap ajaran yang dibawa, terhadap Islam yang dibawa oleh Nabi Musa ni, dan kemudian telah mengubahnya dan menjadikan agama itu sebagai Yahudi. Jadi insya-Allah kita akan tengok hari ini insya-Allah, dan kita akan mulakan seperti biasa insya-Allah, iaitu saya akan bacakan daripada ayat 164 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa iz qalat ummatum minhum lima ta'izuna qauman Allahu muhlikuhum aw mu'azzibuhum azaban syadida qalu ma'ziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Sadaqallahul azim. Kita baru habis sebelum daripada ni kita telah baca tentang apa ni Allah Taala ceritakan kepada kita tentang satu kisah, iaitu satu bentuk kejahatan ataupun kezaliman ataupun pelanggaran yang berlaku di kalangan Bani Israel, iaitu yang berlaku kepada penduduk satu kampung yang berada di tepi pantai, iaitu mereka ni kebanyakan mereka bekerja sebagai nelayan, dan kemudian sebahagian daripada mereka telah memperolok-olokkan seperti membuat helah, sebagaimana kita baca, iaitu ikan yang datang banyak pada hari Sabtu, sedangkan hari Sabtu ni adalah hari yang dilarang dalam apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS ni, tak boleh bekerja pada hari Sabtu. Jadi tiba-tiba pada hari Sabtu tu banyak ikan muncul. Jadi ada sebahagian daripada mereka telah membuat helah, iaitu apa, mereka ni telah tidak menangkap ikan pada hari tersebut, tapi mereka telah membuat kurungan ataupun supaya ikan tak boleh lari, kerana ikan sangat banyak, syura'an yang kita baca sebelum daripada ni. Lalu pada hari esoknya, iaitu hari Ahad, barulah mereka pergi mengambil ikan tu. Jadi mereka kata, kami tak ambil ikan hari Sabtu, kami cuma buat satu perkara yang boleh menghalang ikan tu lari pada hari Sabtu tu. Jadi itu perkara tersebut telah menjadikan Bani Israel yang di tempat tersebut terbagi kepada 3 kelompok, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang kita baca pada hari ini, iaitu ayat 164. Jadi mereka ni 3 kelompok. Kelompok pertama ialah kelompok yang melanggar perintah Allah tu, iaitu yang buat perbuatan tadi tu. Kelompok yang kedua ialah kelompok yang mana mereka ni melarang ni daripada kumpulan ini, melarang, kata kenapa kamu buat macam ni dan sebagainya lah kan. Kelompok yang ketiga ialah kelompok ini yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kelompok yang ketiga ialah kelompok yang tidak melarang, tetapi mereka ni berkata kepada orang yang melarang ni, iaitu apa kamu sibuk-sibuk, apa kita buat sibuk-sibuk, biarlah dia. Maknanya tak mahu melakukan amal ma'ruf dan juga nahi mungkar, iaitu sebab apa? Alasan ni kita akan baca sekejap lagi kan. Dan kemudian kenapa orang yang melarang orang melakukan perbuatan jahat tadi tu, melakukan perbuatan menangkap ikan tu, menghalang perbuatan tu, kenapa mereka ni melakukan amal ma'ruf nahi mungkar?
juga disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini. Jadi satu kelompok yang tidak diceritakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam ayat ini, iaitu apa? Iaitu satu kelompok lagi, golongan yang tidak melakukan amar ma'ruf, tidak menghalang, tidak melarang orang yang melakukan amar ma'ruf, tapi mereka ni diam saja. Jadi oleh kerana mereka ni diam, maka Allah Subhanahu Wa Taala juga diam. Allah tak sebutkan tentang golongan tersebut. Kita akan tengok insya-Allah apakah yang dikatakan oleh para ulama tafsir terhadap ayat ni. Jadi kita tengok insya-Allah. Allah Subhanahu Wa Taala berkata, wa iz qalat ummatum minhum. Satu kumpulan berkata, minhum daripada penduduk tersebut telah berkata, qalat, mereka berkata, ummatun tu makna jama'atun, satu kumpulan, lima ta'izuna qauman, kenapa kamu ni sibuk-sibuk duk beri nasihat kepada satu kumpulan, Allahu muhlikuhum, yang mana Allah Ta'ala memang akan menghancurkan mereka, au mu'azzibuhum, Allah Ta'ala, atau Allah Ta'ala akan mengirimkan azab kepada mereka, azaban syadidah. Mu'azzibuhum azaban syadidah, maknanya mereka ni tak suka, mereka tak melakukan perbuatan tersebut, tapi mereka tak juga menghalang orang melakukan itu. Bahkan kalau ada orang menghalang, mereka kata tak payah fikirlah mereka tu, biarlah Allah Ta'ala nak hancurkan mereka dah tu, biar tu perangai orang yang kedua ni. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala, apa jawapan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar tu? Jadi kita katakan satu kumpulan melakukan amar ma'ruf nahi munkar, satu kumpulan lagi yang menghalang orang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ni, tapi dia tak suka kepada perbuatan tu. Jadi jawapan orang ni, dia kata qalu ma'ziratan, minta maaf tak buka ayat, masya-Allah minta maaf qalu ma'ziratan, lalu mereka pun berkata ma'ziratan maknanya kita supaya ada alasan nanti kita nak beritahu kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ila rabbikum, ma'ziratan ila rabbikum, supaya nanti kita ni ada alasan kepada Allah, iaitu alasannya kami dah melarang mereka. Yang kamu ni tak melakukan apa-apa, tak melakukan amar ma'ruf nahi munkar ni, kamu sibuk kata tak apalah mereka ni hancur je, Allah Ta'ala memang benci pada mereka, Allah Ta'ala akan memberi azablah pada mereka, biarlah Allah Ta'ala. Kamu nak beri makzirah apa? Kamu nak minta apa kepada Allah Subhanahu Wa Taala? Makzirah apa? Jadi Allah Ta'ala kata, ceritakan kepada sini, golongan ini kata itu adalah sebagai nanti kami akan jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, kami dah cakap. Itu pertama. Yang kedua, alasan kami ialah Allah SWT kata apa? Iaitu wala'allahum yattaqun, moga-moga mereka bertakwa. Mana tahu ada orang yang mana bila kita nasihat cerita-cerita, dia akan takut kepada Allah SWT, dia akan meninggalkan perbuatan tersebut. Tapi kalau kita tak sebut langsung, kita hanya kutuk je mereka kan, di rumah kita kutuk, biarlah, tapi kita tak buat apa-apa tak mereka. Jadi Allah SWT pun menceritakan, iaitu apa? Tujuan mereka tu ialah kerana nombor satu, supaya kita ni dapat menjawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala, dan yang kedua ialah supaya mana tahu kan, moga-moga mereka ni bertakwa, daripada kita tak cakap langsung tu. Jadi dari ayat 164 ni kita dapatikan bahawa ada dua golongan di situ. Kemudian apakah nasib yang berlaku kepada kumpulan-kumpulan ni? Jadi sekarang ni kita tengok ayat 165. Falamma nasu ma zukkiru bih. Nasu tu ialah dalam tafsir kata taroku meninggalkan, iaitu apabila mereka meninggalkan apa yang zukiru itu. Ini kumpulan mana ni? Itu kumpulan orang melakukan kejahatan ni, iaitu bila diberi zukiru, diberi tazkirah lah, kita katakan tazkirah, iaitu bila diberikan peringatan kepada mereka tu lupa. Mereka ni lupa ni maksud meninggalkan. Jadi Allah Subhanahu Taala pun katakan, iaitu anjainal ladzina yanhauna anissu, Allah Ta'ala pun menyelamatkan orang-orang yang yanhauna anisu, orang-orang yang menghalang daripada keburukan tadi tu. Maknanya orang yang beri nasihat tadi, orang yang ceritakan tadi, kenapa awak buat ni kamu tak ingat Allah Ta'ala kata jangan buat, inilah dosa, semua tu Allah Ta'ala pun kata, Allah Ta'ala menyelamatkan kumpulan tadi tu. Kemudian Allah Ta'ala kata apa lagi? Wa akhaznal ladzina zalamu bi'azabin ba'is, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Ta'ala, jadi Allah Ta'ala pun kenakan wa akhazna tu mengambil tindakan, maknanya akhazna allazina zalamu, mengambil tindakan terhadap orang-orang yang melakukan kezaliman. Siapa tadi? Iaitu orang-orang yang jahat tadi tu, orang-orang melakukan menangkap ikan tadi tu, yang membuat hilah tadi tu, bukan menangkap direct tapi membuat hilah tadi tu. Allah panggil dia sebagai zalamu, orang-orang yang zalim. Jadi Allah Ta'ala akhazna allazina zalamu bi'azabin, dengan azab yang ba'isin maknanya syadid, maknanya sangat-sangat dahsyat, bima kanu yafsukun, dengan sebab apa yang telah mereka fasikkan, iaitu mereka langgar itu.
Jadi dalam ayat ini, dalam ayat 100, kita katakan ayat 165 ni, 165 ni Allah SWT tengok sebutkan. Disebut apa yang dilakukan, Allah Ta'ala menyelamatkan orang-orang yang memberi nasihat. Tapi Allah Ta'ala tidak menyebutkan apa yang berlaku kepada orang yang tidak memberi nasihat tu. Allah diam. Tapi automatically difahami bahawa apa? Iaitu mereka akan dikenakan juga azab. Perkara kedua, iaitu ada satu kelompok lagi dalam ayat di atas ni, iaitu apa? Orang-orang yang diam langsung, tak memberi nasihat, tak melarang orang yang nak memberi nasihat. Mereka diam, tengok, tahu apa yang berlaku dalam masyarakat tu, tapi mereka tak buat apa-apa. Allah Ta'ala tak sebut langsung kan. Setengah ulama kata bila Allah Ta'ala tak sebut langsung ni, iaitu macam kalau kita atas dunia ni kan, iaitu apa ni, kalau jumpa orang-orang hebat berjumpa dengan kita kan, tapi tengok-tengok dia buat tak kenal, padahal dia kenal kita. Dia kenal kita tapi dia buat tak kenal. Itu adalah merupakan satu penyiksaan sebenarnya. Itu adalah merupakan satu azab sebenarnya. Kenapa? Tiba-tiba buat tak kenal. Bukan dia kenal kita ke? Kalau kita jumpa orang, katakan di pasar ke apa kan, dia tengok kita kan, dia kenal kita, memang kenal sangat kita, tapi tiba-tiba dia buat tak kenal. Sakit tak kita rasa? Apa dia mesti ada benda dia tak suka pada kita. Tu contoh kan. Jadi begitulah Allah SWT tak sebut sini merupakan satu azab. Itu kata setengah ulama, setengah ulama tafsir. Jadi kita ni yang hidup pada hari ni, kita akan lihat perkara ni berlaku dalam masyarakat kita kan. Iaitu dalam masyarakat kita ni ramai ada berlaku maksiat, ada berlaku, dan ada orang yang melarang maksiat tersebut, dan ada pula golongan yang marah pula kepada orang yang melarang maksiat tu. Jangan tegur-tegur lah, biarlah mereka tu kan, itu masuk neraka lah, cakap kan. Tapi ada golongan pula yang tak hirau hidup dia kan, dia baik, bukan tak baik. Yang tak baik tu memanglah kan, ni yang baik, yang dia ni ahli sembahyang, ahli masjid, orang yang kita kata bertakwa lah kan, tutup aurat semua kalau perempuan dan sebagainya kan, biasanya kan. Tapi dia tak nak hirau. Jadi yang tak nak hirau juga sebenarnya adalah merupakan akan dikenakan juga azab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa? Kerana tidak melakukan amar ma'ruf dan juga nahi munkar. Kalau tak, apa guna Allah Taala sebutkan orang yang melakukan amar ma'ruf nahi munkar ni dapat pahala daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau mereka ni tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar, sebenarnya juga merupakan orang-orang yang akan menerima azab daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Cuma bentuk azab tu tak diceritakan, tapi Allah Taala tidak menceritakan kepada mereka keadaan apa yang berlaku kepada mereka ni. Sama terpulang kepada Allah, kata setengah ulama. Tapi setengah ulama kata dia juga sebenarnya akan menerima azab juga, iaitu azab yang paling pasti, iaitu tidak disebutkan, Allah Taala melupai mereka. Jadi kita tengok seterusnya ayat 166 ayat 166. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Falamma atau ammanuhu anhu. Apabila mereka ni atau artinya ialah takabbaru, terus juga sombong. Tadi Allah Ta'ala dah hukum sikit mereka kan, tapi mereka ni degil juga kan, tak nak ambil peringatan juga kan. Itu kata falamma atau, terus sombong, walaupun kena azab sikit-sikit mereka tak nak juga. Atau ammanuhu anhu, daripada apa yang dilarang, kata jangan mereka nak buat juga kan, walaupun dah ada tanda-tanda. Qulna lahum, Allah Ta'ala kata qulna lahum, kami pun kata kepada mereka, iaitu hukuman yang lebih dahsyat lagi berlaku, iaitu apa? Kunu qiradatan khasiin, jadilah kamu kera yang hina. Jadi pada masa itulah, maknanya kan, Allah Subhanahu Wa Taala menurut jumhur ahli tafsir, majoriti ahli tafsir mengatakan berlaku ni, bertukar ni daripada manusia menjadi kera tu memang betul-betul dari segi fizikal dia. Dari fizikal jadi kera lah, dan lepas tu beberapa hari lepas tu mereka ni mati semua kan. Jadi itu adalah balasan yang dahsyat kan, yang nampak, semua orang nampak kan, jadi kera kan. Maknanya itu adalah pandangan majoriti ulama-ulama tafsir. Tapi ada jugalah ahli tafsir yang mengatakan bukannya mereka secara fizikalnya menjadi kera, tapi perangai mereka tu menjadi perangai kera. Iaitu perangai kera apa? Larang pun tak jadi apa, dia nak buatlah benda ikut suka hati dia kan. Jadi itu adalah, ini adalah merupakan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ada orang kata bahawa sekarang ni ada keturunan daripada itu adalah merupakan satu perkara yang sangat jauh lah kan, yang tidak disebutkan oleh ahli-ahli tafsir. Wa iz ta'azzana rabbuka la yab'athanna alaihim, dan kemudian Allah Subhanahu Wa Taala pun berkata kepada iaitu wa iz ta'azzana maknanya a'lama, diberitahu, diiklankan, dan kemudian keingatlah apa yang berlaku ketika ta'azzana rabbuka, Allah Subhanahu Wa Taala mengiklankan, rabbuka, Tuhan kamu, la yab'atsanna alaihim, Allah Taala akan mengutuskan alaihim alal yahud, ke atas orang-orang Yahudi. Apa kata Allah? Ila yaumil qiyamah. Perkara ini berlaku bila? Sampai kepada hari kiamat. Iaitu apa? Man yasumuhum su'al azab. Allah Taala kata akan ada
Allah Ta'ala akan utuskan orang-orang yang akan mengenakan kepada mereka dengan azab yang buruk. Apa dia? Jadi Allah Ta'ala seolah macam sini disebutkan ayat ini, Allah Ta'ala menetapkan bahawa orang Yahudi ni, Bani Israel ni, oleh kerana perangai mereka yang buruk, kerana perangai mereka yang jahat, perangai mereka yang macam-macam tu kan, membuat helahnya yang sebelum daripada ni, badalanya, iaitu menggantikan, mengubahkan apa-apa yang Allah Ta'ala sebut macam ni, buat mereka kata macam ni. Jadi Allah Ta'ala sebut dalam ni, iaitu apa? Dia kata Allah Ta'ala akan kirimkan kepada mereka sehingga hari kiamat, ila yaumil qiyamah man yasumuhum su'al azab. Ada yang akan ada orang akan mengenakan azab yang teruk kepada mereka. Kemudian inna rabbaka la sari'ul iqab, Allah Ta'ala tu sangat cepat iqabnya, wa innahu laghafurur rahim, tetapi dalam masa yang sama Allah Ta'ala itu sangat ghafur dan juga sangat rahim. Jadi apakah yang dikatakan yasumuna su'al azab ini? Apakah dia azab yang akan Allah Ta'ala akan kenakan kepada mereka Bani Israel ini sampai hari kiamat ni? Apa dia? Allah Ta'ala sebutkan dalam selepas tu, iaitu ayat 168 ni. Kita akan tengok, iaitu apa? wa qatta'nahum fil ardi umama. Allah Ta'ala akan pecahkan mereka ni kan. Maknanya potong-potong mereka. Kita tengok dalam ayat tu kan, wa qatta'na. Ayat pun menakutkan hukuman daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu qatta'na. Qatta'a, potong. Sebelum daripada ni kita dah tengok kan, kita dah baca dalam perkataan yang sama kan, wa qatta'nahum. Kami tengok tu kan, siapa yang melakukan perkara tu? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah yang membuatkan mereka ni terpotong-potong. Asal mereka berapa? Iaitu 12 kan? Daripada anak-anak Nabi Yaqub alaihissalam. Lalu menjadilah mereka tu 12 cantik, elok kan, dapat minum semua kan. Mereka ni 12 kita kata 12 asbab, sebagaimana Allah Ta'ala sebut sebelum ni kan. Jadi Allah Ta'ala kata mereka ni kemudian selepas daripada tu Allah Ta'ala telah potong-potong kan, pisah-pisahkan fil ardi, di atas muka bumi ni, umama, berpecah-pecah. Tengok kan, mereka duduk sini satu kelompok, sini satu kelompok kan, sehingga kalau sekarang pun kita tengok kan, mereka ni berpindah kan, berkumpul kan. Sebab apa berkumpul? Sebab mereka ni telah terpisah-pisah kan. Ada di kalangan mereka gini, duduk di sini. Macam mana? Sebab apa boleh jadi berpisah-pisah ni? Telah berlaku banyak perkara di zaman dulu, sejak daripada zaman Nabi Musa AS tu, Allah Ta'ala telah hukum mereka bersatu sekejap, iaitu semasa zaman Nabi Sulaiman, Nabi Daud, Nabi Sulaiman alaihi salatu wassalam. Kemudian selepas daripada itu mula berpecah-pecah. Kemudian datanglah pula yang satu raja, iaitu Bukhtanasar. Bukhtanasar ni ialah nama Inggeris pun lebih kurang bunyi dia kan, Bukhtanasar, iaitu dia ni datang daripada Babylon. Dia telah datang ke negeri Palestin tu, kemudian telah menawan sebahagian besar daripada mereka tu, dan telah mengheret mereka tu, membunuh mereka, mengambil mereka sebahagian daripada yang 12 tu, telah diambil, dibawa ke Babylon. Jadi ramailah mereka telah bertukar-tukar kan, menjadi gini, menjadi pecah-pecah. Sejak daripada zaman tu, maknanya kan, Allah Subhanahu Wa Ta'ala, kita akan tengok mereka ni sentiasa berpecah-pecah. Kita tengok di Eropah mereka berpecah-pecah, dihukum. Di Perancis pun mereka telah terkena. Memang di mana saja kan, di mana saja mereka ni akan dihukum kan. Dan dikatakan jugalah seperti yang berlaku di zaman apa ni, Hitler juga telah, mereka ni telah dihukum kan. Jadi mereka pula menggunakan perkara ni kan, tak tahulah besar mana. Kadang-kadang mereka ni membesarkan cerita pula kan, nak jadi alasan pula bahawa mereka ni, gini-ginilah kesian kepada mereka, kejahatan mereka tak ceritakan. Tengok apa yang berlaku sekarang ni, kita nampak depan mata apa yang dilakukan oleh Bani Israel ni terhadap orang lain. Jadi sekarang ni mereka berkumpul balik, sebab ada orang tanya, seorang ulama kan, kenapa mereka ni berkumpul kan, kenapa Allah Ta'ala tak kenakan hukuman kepada mereka boleh berkumpul pula di satu tempat? Setengah ulama kata, biar adalah sebab itu, ada hikmahnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala mengumpulkan mereka di satu tempat tu supaya mereka ni mudah dihukum dengan satu perkara nanti yang akan dijadikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi semua berlaku ada hikmahnya, tapi bukan bermakna bahawa kita tak boleh membiarkan apa yang mereka lakukan, tapi maksudnya ialah ada hikmahnya tu kan. Apabila Allah Ta'ala tak mengambil tindakan, kita tengok mereka seolah macam berkuasa kan, hebat sangat kan. Jadi Allah SWT sebut sini, Allah Ta'ala ni sari'ul iqab, akan berlaku lah, tapi sari' itu mungkin 1 hari, 2 hari, 3 hari kan, tapi mungkin akan berlaku dalam masa 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun akan berlaku lah. Wa innahu laghafurur rahim, orang-orang yang taat kepada Allah, Allah Ta'ala sangat ghafur dan juga rahim kepada mereka tu. Kemudian wa qatta'na, sebagaimana kita sebut tadi, mereka ni menjadi umam, terpisah-pisah. Kemudian minhum as-salihun, ada di kalangan mereka ni baik. Tengok kan, di zaman Nabi ada tercampak mereka ni, pergi ke mana? Iaitu pergi ke Madinah Al-Munawwarah, tinggal di situ. Bukan di situ saja,
di tempat-tempat lain pun banyak pada masa tu kan. Maknanya di Madinah tu satu kelompok daripada Yahudi tu yang telah tercampur daripada Qainukanya, daripada An-Nadirnya, daripada Quraizahnya kan, tu bani-bani kan. Tapi mereka ni adalah sebahagian saja daripada yang tercampur-campur di atas muka bumi. Jadi Allah Ta'ala kata ada di kalangan mereka tu soleh, orang yang baik, seperti mana Abdullah bin Salam yang telah beriman dengan Nabi SAW, sahabat kan. Wa minhum duna zalik, tapi Allah Ta'ala kata di antara mereka tu duna zalik tu man tak baik lah. Antara mereka yang soleh, ada mereka ni minhum daripada Bani Israil itu duna zalik, yang mana jahat, yang kufur, yang syirik dan sebagainya. Kemudian wa balawnahum bil hasanat, Allah Ta'ala kata dan kemudian kami telah cuba mereka. Balawna bil hasanat, hasanat sini kebaikan, yakni ialah nikmat-nikmat sini. Maksud hasanat sini ialah kami cuba mereka dengan nikmat-nikmat. Tengok kan, mereka ni pandai kadang-kadang tu kan, mereka ni kaya lah. Kita kena ingat itu semua adalah balau tu, itu adalah balawna, kami nak cuba mereka kan. Jadi Allah Ta'ala dah sebut dah mereka ni dapat kesenangan kan, nikmat. Kemudian wasayyiat, tapi kadang-kadang berlaku pula penindasan kepada mereka, berlaku pula niqmah, bukan niqmah kepada mereka tu. Kemudian la'allahum yarji'un, Allah Ta'ala buat macam tu supaya apa? Supaya mereka ni yarji' ni maknanya ialah kembali semula kan, kepada yang benar. Tapi adakah mereka kembali kepada yang benar? Jawapannya tidak. Seterusnya kita tengok ayat sebelum terakhir, fa khalafa min ba'dihim khalfun. Allah Ta'ala kata maka diwarisi selepas daripada mereka tu, khalafa datang selepas daripada mereka tu, min ba'dihim khalfun artinya ialah anak-anak, artinya itu ayat aulad maknanya. Apa yang berlaku kepada anak-anak mereka tu? Warisul kitab, mereka ni mewarisi kitab Taurat tu. Ya'khuzuna aradal ya'khuzuna, mereka itu mengambil arada hazal adna, mereka mengambil arada iaitu mata benda, gitu. Arada hazal adna ni maksudnya, arada hazal adna ni maknanya dunia, maksudnya ni perkataan maksudnya dunia. Mereka telah mengambil dunia. Betul tak sekarang kita tengok kan, bahawa orang Yahudi ni tengok berebut dengan dunianya, mereka kaya raya dan sebagainya kan. Jangan, tapi bukanlah alasan sini maknanya kita tak boleh nak jadi kaya, bukan. Tapi Allah Ta'ala sebutkan keadaan mereka, iaitu Allah Ta'ala cerita bahawa mereka ni ya'khuzuna arada hazal adna, tapi Allah Ta'ala pun namakan ni adna, dunia ni Allah Ta'ala namakan adna. Sebab apa? Sebab dia ni ad-dani'ah, iaitu hina maknanya. Hina maknanya manusia mungkin akan terjebak, ramai manusia akan tertipu dengan dia tu. Kemudian wa yaquluna, mereka ambil dunia, kemudian mereka kata apa? Mereka kata sayughfaru lana. Benda tu salah maknanya kan, berebut dengan dunianya, terpedaya dengan dunia. Tapi bila mereka buat macam tu, mereka kata apa? Tak apa, sayughfaru lana. Mereka kata tak apa, kami akan diampunkan, kami buat salah pun kami akan. Tengok kan, confident yang mereka tu diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian wa in ya'tihi ma'aradun misluhu ya'khuzuh, kemudian mereka minta ampun pula. Tak apa, Allah Ta'ala terima ampun. Lepas tu datang lagi dunia, mereka ambil lagi dunia tu. Macam tu lah kan, wa in ya'tihi ma'aradun misluhu ya'khuzuh, mereka ambil lagi kan. Maknanya berulang alik lah sini yang berpusing kan. Mereka kata tak apa, kami akan minta ampun, Allah Ta'ala akan ampun kami. Lepas tu datang lagi dunia tu, mereka pun ambil lagi kan. Perkara ni lah berulang berterusan. Alam yu'khaz alaihim mitsaqul kitab, Allah Ta'ala kata alam yu'khaz alaihim mitsaqul kitab, bukankah mereka ini telah diambil daripada mereka itu mitsaqul kitab, perjanjian sebagaimana yang tersebut dalam kitab, iaitu untuk berpegang kepada kitab, untuk berpegang kepada Taurat, untuk berpegang kepada apa yang diturunkan oleh Nabi Musa kepada mereka. Bukankah mereka dah ambil perjanjian tu? Kita dah baca sebelum daripada ini kebanyakan. Alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haq. Di antara benda yang telah dijanjikan, mereka berjanji dengan Allah itu, iaitu janganlah kamu mengatakan ke atas Allah melainkan al-haq. Apa dia sebagai contohnya kan? Iaitu apa? Mereka mengatakan tak ada pun Allah Ta'ala suruh kita ni ikut Muhammad, sebagai contohnya kan. Jadi mereka buatlah perkara benda-benda yang mereka, Allah Ta'ala tak ada pun janji dengan mereka. Allah Ta'ala janji dengan mereka, kalau datang seorang Nabi nanti yang bernama Muhammad, yang bernama Ahmad, kamu mesti beriman dengan dia. Tapi apakah mereka buat? Tak ada. Jadi Allah Ta'ala kata ni dah ada dalam perjanjian tu, alam yu'khaz alaihim mitsaqul kitab alla yaqulu 'ala Allahi illa al-haq, jangan mengatakan terhadap Allah melainkan yang benar. Wa darasu ma fihi, dan mereka telah ambil janji bahawa mereka ini, tu yang pertama tadi sepatutnya mereka juga wa darasu ma fihi, iaitu belajar. Darasu
lahu apa ni, wadarasu, minta maaf ya, ada lahu pula ni kan. Jadi Allah wadarasu ma fihi, sepatutnya mereka ni belajar apa yang ada di dalamnya, iaitu dalam kitab tadi tu. Jadi kita tengok kan, Allah Subhanahu Wa Taala seperti menyebutkan kepada kita semua iaitu apa, kita ni Allah Ta'ala berikan Quran, Allah Ta'ala ceritakan, Allah Ta'ala berikan kitab Taurat kepada Bani Israel, tapi Allah Ta'ala sebutkan nama kitab Taurat kan, Allah Ta'ala sebutkan nama Alkitab sini kan. Kita pun dapat kitab daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, iaitu Al-Quran, untuk umat Nabi Muhammad SAW. Jadi sepatutnya apa, kita juga ialah jangan mengatakan ke atas Allah melainkan yang benar saja. Jangan kata Allah kata macam ni, Allah nak macam ni, Allah tak nak macam tu, tapi tiba kita kata Allah Ta'ala. Itu satu benda yang sangat-sangat dimarahi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala kan. Perkara yang kedua, Bani Israel ni mereka dah janji dah bahawa mereka akan mengkaji, mempelajari apa yang ada dalam kitab. Jadi kalau kita reflect kepada diri kita, Allah Ta'ala berikan ke Al-Quran kepada kita tu, sepatutnya ialah kita juga belajar apa ada dalam Al-Quran. Jadi Alhamdulillah kan, Alhamdulillah kan, at leastnya hari ni kita telah buat usaha kan, iaitu untuk mempelajari apa yang ada dalam Al-Quran kita ni. Jadi itulah yang dimarahi oleh Allah Ta'ala kepada Bani Israel. Mereka belajar tapi mereka tak ambil tahu. Kita tengok sekarang kan, apakah mereka belajar Injil mereka ke, Taurat mereka ke kan, semua tu Bani Israel tu kalau ikutnya kan. Sebab Nabi Isa pun Bani Israel juga, ikutnya mereka belajar tak belajar. Mana kita Taurat mereka, mana kata Injil mereka banyak saja kan, buat sebar sini, tapi mereka tak baca pun, tak tahu pun konten. Tapi kalau kita sebagai orang Islam tiba-tiba tak tahu juga, kita takut kita pun jadi sama kan seperti mereka, iaitu bukan sama dari segi tak belajar, kita pun tak belajar dengan apa yang ada pada kita. Sedangkan inilah satu-satunya kita tak berubah daripada Nabi Muhammad SAW sampai bersama kita, itulah Quran yang ada pada kita, tapi kita tak belajar kan. Itulah satu perkara yang malang lah yang berlaku kepada umat Islam. Jadi Allah Ta'ala kata selepas tu, wadarul akhiratu khairul lillazina yattaqun. Tengok kan, Allah Ta'ala bawa satu konsep, satu perkara yang sepatutnya kita faham, iaitu sebenarnya hari akhirat negara akhirat darul akhirah khairun lillazina yattaqun, itulah yang terbaik, khairun, lebih baik daripada apa yang kita nampak ni kan. Kalau kita nampak bahawa yang di dunia lebih baik daripada apa akhirat, dah kita jadi seperti balik seperti yang tadi kan. Dan kemudian kita mengharapkan, kita berangan-angan Allah Ta'ala tak apa akan mengampunkan kita, lepas tu buat lagi, datang dunia buat lagi, lepas tu minta ampun. Ingat Allah Ta'ala ni kalau sengaja-ngaja gitu kan, memang Allah Ta'ala dia ni maha pengampun dan sebagainya kan, tapi jangan kita mengada-ngada, sebab juga dilarang. Kita tengok sini kan, dilarang oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa yang berlaku kepada Bani Israel. Kemudian Allah Ta'ala, afala ta'qilun, kamu tak boleh berfikir kah? Afala ta'qilun, kamu tak boleh faham ke benda ni? Seterusnya ayat yang terakhir insya-Allah hari ni, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala kata wallazina yumassikuna, dan orang-orang yang berpegang, yumassikuna, berpegang kepada Alkitab, iaitu kitab Taurat yang benar-benar, kitab Taurat yang betul-betul yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Nabi Musa alaihissalam, dan orang-orang yang berpegang. Jadi ulama tafsir ayat ni adalah iaitu berkenaan dengan seperti orang-orang seperti yang kita sebut Abdullah bin Salam dan juga sahabat-sahabatnya daripada Bani Israel yang tinggal di Madinah, yang mereka tu tahu apa yang sebenarnya yang ada dalam Alkitab tu, dalam kitab Taurat tu, yang menyebutkan tentang kedatangan Nabi. Lalu sebab itulah bila mereka tengok saja Nabi Muhammad, mereka tengok sifat-sifat Nabi Muhammad, terus mereka tak berlengah kan, terus mereka ni Islam. Tapi kita tahu kan, dan satu kisah yang berlaku tu, bila dia Islam saja, maka dia pun diberitahulah kepada Nabi SAW bahawa orang Yahudi ni akan banyak songel katakan. Jadi sebagai contohnya dia pun bersembunyi kan, sebab dia tengok orang Yahudi nak datang, jadi pun dia bersembunyi. Lalu Nabi SAW bertanya kepada orang Yahudi yang datang tu, kamu kenal Abdullah bin Salam? Kenal, dia kata. Bagus tak dia tu? Okey, dia sangat bagus, dia kalangan kami sangat bagus. Dia tak tahu Abdullah bin Salam dah masuk Islam pada masa tu. Jadi bagaimana kalau Nabi tanya orang Yahudi yang datang tu, bagaimana kalau dia masuk Islam? Mereka kata tak mungkin, dia tak akan masuk Islam, dia tak akan ikut kau kan, dia agama kami bagus. Tiba-tiba pada masa tu keluarlah Abdullah bin Salam daripada tempat sembunyi tu. Dia kata apa? Dia kata, aku dah Islam dah. Apa kata Yahudi tadi tu? Inilah seburuk-buruk manusia ni, kau lah seburuk-buruk manusia. Tadi puji Abdullah bin Salam, tapi bila dia kata masuk Islam, tengok kan, bukannya nak ikut. Itulah perangai yang disebutkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang berlaku kan kepada orang Yahudi. Kita tengok dalam ayat ni,
iaitu ada di kalangan mereka tu wallazina yumassikuna alkitab wa aqamus solah, dan mereka tu mendirikan solah, menegakkan solah. Inna la nudhi'u ajral muslihin, dan Allah Ta'ala kata dia tidak akan mensia-siakan. Sia-siakan apa? Iaitu pahala orang-orang yang muslih, orang-orang memperbaiki, iaitu seperti yang Allah Ta'ala sebut ni, Abdullah bin Salam dan juga rakan-rakannya, maka dia akan dapat pahala yang lebih. Sebab apa? Mereka beriman sebelum daripada ni, dan juga beriman dengan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi setakat itu saja insya-Allah untuk kali ini. Moga-moga kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari ini, hari Minggu moga-moga. Dan juga saya nak ucapkan terima kasih tak lupa kepada orang-orang yang telah memberi sumbangan dan sebagainya kepada saya, dan tak lama lagi insya-Allah kita sedang cuba untuk mengadakan web sendiri kan, insya-Allah, dan memasukkan semula tafsir-tafsir kita, hadis-hadis kita semua kan yang ada. Moga-moga mudah untuk menjadi rujukan kepada kita semua. Wallahu a'lam bissawab. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.